IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kita nak makan lapar ni, dan jadi salah satunya sifat warak ialah banyak makan. Ini tidak warak, jadi mengurangkan makan banyak. Kita pasar dia memang siapkan dululah benda itulah benda inilah. Orang akan anggap dia lambat, orang anggap pesimis contohnya kan, apa mulut celongkang ni kan contohnya dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan itu. Macam mana Nabi sebut tadi muhamsal apa sih, iaitu rukun 5 perkara sebelum timbulnya 5 perkara. Nabi ajar iaitu hidup sebelum mati, hayat dekat qabla mauti. Security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan pelbagai pengalaman sama ada kalangan semua kalangan kita. Berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Itu maknanya betapa tinggi dan jauhnya untuk mendaki naik ke atas. Dan cuba bayang Jabal Tur mengajar banyak benda. Saya rasa mungkin surah kita depan ni agak cerita Jabal Tur saja ya. Sebab di antara kalau kita tengok pun tema bye. Assalamualaikum. Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang Ikim Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari Ikim Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Dah tukar ke? Apa yang dah tukar tu? Yelah, dah tukar ke belum ni? Ya Allah, tukar apa pula ni? Aduh, katanya ni nama dah tukar. Tagline pun dah baru. Kata ada lagi nak tukar tahun ni. Macam mana pula gayanya, offernya ni? Oh, logo baru Ikim FM ya? Sabarlah, nak tukarlah ni. Nak tahu macam mana logo Ikim FM nanti? Tunggu Jumaat ini, 2 Februari 2024. Pra pelancaran menerusi segmen Inspirasi Pagi, jam 9.30 pagi. Tunggu ya. Okey. Ini pasti terbaik ni. Semestinya di Ikim FM, Inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan kembali inspirasi bersama Mona Jasman. Setiap hari mohon agar kau senantiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencabar ini. Pastinya punya artinya. Kau beriku harapan, jawab segala persoalan, hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran. Ku doa kau senang mengawasi gerak diriku, berkatilah. Ku perlu rahmat darimu, oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Ada kala ku merasa hidup ini seperti kaca. Jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya.
Mudahkanlah diriku, Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Curahkanlah nikmat-Mu kepada hidupku. Hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Pesta Buku Pulau Pinang 2024 kembali lagi yang menampilkan penerbit, penulis dan pembekal terus kepada anda dengan pelbagai bahan bacaan, permainan, alat tulis dengan diskaun yang sangat hebat. Pelbagai aktiviti dan pertandingan juga disediakan dengan tawaran hadiah yang sempoi. Bukan sekadar transaksi jual beli dan beraktiviti, malah penuh dengan informasi. Bakat-bakat main bermula 1 hingga 4 Februari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maiden Mall, Bukit Bertajam. Jumpa anda di sana. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Kuala Terengganu 100.2. Experts believe exercise releases chemicals in your brain that make you feel good. People who exercise regularly feel more energetic throughout the day, sleep better at night, have sharper memories, and feel more relaxed and positive about themselves and their lives. Exercise also keeps the brain and your other vital organs healthy. Experts say most people should do about 30 minutes exercise at least 5 days a week. Exercising doesn't just mean doing sport or going to the gym. Try to make physical activity that you enjoy as part of your day, such as walks in the park, gardening, cleaning the house, washing the car, use stairs instead of elevators, make a neighborhood bike ride, or taking a class in martial arts. Make exercise a fun part of your everyday life. This mental health care message is brought to you by IKIM. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk pada sumber-sumbernya untuk beragama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Melaka 89.5 FM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat.
Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kebara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk rancangan petang ini Akhlak Atfas Aluna, dan bersama insya-Allah untuk petang ini bersama para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Akhlak Atfas Aluna, alhamdulillah kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah sihat. Mana sihat? Alhamdulillah sihat insya-Allah. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Kita masih lagi untuk musim akhlak, dan untuk petang ini bersama doktor kita akan bercakap tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama doktor untuk mukadimah ini, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita bersama pada hari ini, dilimpahkan Allah SWT dengan kehidupan lagi, nambah lagi usia kita, untuk kita bertaubat, untuk kita mensyukuri nikmat Allah SWT, melipat gandakan amalan. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berhubung dengan akhlak Atfas Aluna. Dan kalau sebelum ini hampir beberapa siri sebulan kita kira ya, kita dah bicarakan dari segi teori lah, apa yang dikatakan akhlak, khalaq, khuluq dan sebagainya, dan juga dari segi barat punya sumber akhlak ataupun etika mereka dan moral mereka. Hari ini kita pergi lebih khusus lagi kepada akhlak dalam Islam. Dan saya bertemu dengan sebuah risalah kecil, buku ataupun kita kata kutaib lah, bukan kitab, kutaib kecil je, yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, yang berjudul Khuluquna. Jadi saya tengok menarik untuk saya kongsikan, walaupun tidaklah semuanya kita ambil, tapi dia punya khulasah dia tu menarik. Sebab kalau kita bicarakan sifat-sifat akhlak ni, saya rasa benda tu dah biasa kita sebut kan, tetapi yang ni saya lihat dia telah mengumpulkan beberapa rumusan-rumusan umum untuk kita jadikan sebagai prinsip-prinsip dalam kehidupan kita yang bersabit dengan akhlak. Baik, pertama kita ulang lagi ataupun kita perkemaskan lagi, perkukuhkan lagi tentang bagaimana pemahaman kita terhadap akhlak ini, iaitu pertamanya kita kena faham ajaran Islam ini ialah ajaran yang menyeluruh. Itu satu benda yang kita kena faham. Ajaran Islam ini ajaran yang menyeluruh, yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Dan kita tidak boleh seperti mana amalan ajaran penganut lain. Penganut lain dia tidak ada yang menyeluruh, dia ada secara ritual sahaja. Ada mungkin perayaan-perayaan yang tertentu, acara upacara keagamaan yang tertentu, tetapi dia tidak menyeluruh 24/7 kita kata. Sepanjang masa dia tidak ada, melainkan dalam Islam. Islam ialah suatu agama yang menyeluruh. Sepanjang masa, sepanjang ketika, sepanjang saat dia hendaklah hidup dalam keadaan Islam, kita kata begitu ya. Jadi ini yang penting. Dan dalam bicarakan Islam ini, kita dah ulang sebelum ini bahawasanya Islam ini ada 3 aspek, 3 komponen yang penting
Satu aspek yang kita kata Islam itu sendiri, atau kita faham sebagai rukun Islam, sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Satu lagi aspek keimanan yang dalam hati kita beriman itu, iman kepada Allah, hari kiamat dan sebagainya. Dan satu lagi beraspek yang kita katakan ihsan. Jadi inilah aspek yang ketiga inilah yang kita tekankan, iaitu ihsan. Kerana ihsan inilah lahirnya, terbitnya apa yang kita panggil hari ini ialah akhlak. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita ialah kita hari ini ketandusan akhlak. Akhlak itu kita kurang berbanding dengan mungkin akidah kita ada kuat sikit, ataupun kita kata syariat kita dari segi semayang puasa mungkin ada, tetapi yang kurang sangat, yang paling kurang ialah dari segi akhlak itu, ihsan itu, aspek ihsan itu tidak diberi penekanan. Dan kerana itu kita lihat bahawasanya tidak ada kesempurnaan Islam dalam diri seseorang. Orang Islam dia menganut agama Islam, tapi dalam masa yang sama dia pergi kelab malam, clubbing, kan? Bagi dia tak ada masalah. Clubbing, alah, okey. Kan, seronok, apa salah pun seronok. Tetapi itu bukan akhlak orang Islam. Pergi judi, pergi minum arak dan sebagainya. Bagi dia tak apa, ini apa yang saya lakukan ini, saya masih semayang, saya agama Islam. Jadi dia masih berfahaman begitu. Dia lihat selama dia bersembahyang, dia percaya kepada Allah, mungkin dia tidak makan khinzir. Kan orang Melayu, orang Islam kita ni begitu sensitif dengan makan ni. Tapi yang lain dia buat semua yang haram-haram semua dia buat. Jadi inilah satu fahaman yang tidak betul dalam masyarakat kita, yang kita kena betulkan, walaupun mungkin tidak ramai, tidak semua, tetapi kita kena jelaskan bahawa Islam itu menyeluruh, bukan sekadar kepercayaan, bukan sekadar semayang, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi menyeluruh, termasuk juga bagaimana hubungan kita. Hubungan kita itu penting. Dan hubungan di sini yang diterangkan oleh Habib Umar dalam risalah dia ini ialah satunya hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama sekali. Kalau kita sebut dalam, selalu kita kata hablum minallah, kan, hubungan kita dengan Allah. Maknanya apakah akhlak kita dengan Allah SWT. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, bagaimana kita berakhlak dengan manusia. Dan yang ketiganya ialah bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita sendiri. Jadi 3 benda ni kita akan bincangkan secara laju, secara pantas dalam tempoh berbaki yang saya masih ada jadual ni sebulan lagi ni. Bulan 2 ni dah habis dah, kan. Jadi bulan 3 Dr. Farid ambil, kan. Jadi insyaAllah saya akan cuba bincangkan 3 aspek ini, iaitu hubungan kita, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia, dan akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Ya, insyaAllah lepas ini kita sambung lagi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Ponti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. An Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Negeri Sembilan 102.7.
Macam mana kita nak tanamkan rasa syukur dalam hati tengok orang yang lebih susah daripada kita. Dikala kita boleh berdiri, tengok orang lain yang tak boleh berdiri, orang lain yang duduk. Dikala kita berjalan, bayangkan orang lain yang tak dapat berjalan, orang lain yang sakit. Dikala kita terbaring sekalipun, kita bayangkan orang lain yang tidak berada dalam keadaan sedar, koma dan sebagainya. Kita istighfar, astaghfirullahalazim. Barangkali jangan sampai di hati kita itu ada kepada Allah SWT, kerana kita faham bahawa syukur nikmat itu ialah mendapat nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat yang kita nak, sedangkan apa yang kita sedang rasai, sedang hidup dengan perspektif kita bahawa kehidupan keseluruhannya adalah nikmat. Sekiranya kita tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan, lihatlah nikmat-nikmat yang lain. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama. Untuk petang ini, gambar inspirasi untuk rancangan Akhlak Atfas Aluna. Dan alhamdulillah masih juga bersama untuk petang ini di Konti IKIM yang berusaha Dr. Ni Uskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih menceritakan tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akhlak pertama yang kita nak kupaskan untuk petang ini. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, akhlak kita dengan Allah SWT. Bagaimana kita sepatutnya harus kita berakhlak dengan Allah SWT. Jadi satu yang kita kena ingat ialah kita kena ada satu perasaan yang diri kita ini diawasi. Ini benda yang paling asas sekali. Dalam ihsan itu disebutkan anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yang fa innahu yaraka tu kan, yang tu yang kita kena yakin dalam hati kita bahawasanya dia melihat kamu. Kalau kamu tak mampu melihat Allah SWT, hendaklah kamu yakin bahawasanya Allah SWT melihat kamu. Dalam pengajian ilmu tasawuf ini disebut sebagai muraqabah. Muraqabah ini ialah merasa diri sentiasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap keadaan dan setiap ketika. Ini yang muraqabah inilah suatu perasaan yang susah nak dibentuk. Kita rasa susah nak dibentuk. Khususnya kalau kita bersendirian sebagai contoh, ataupun kita berpeluang untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui orang. Kita nak buat maksiat ke, kita nak mencuri ke, kita nak menyeleweng ke, apa-apa saja yang orang tak tahu, yang hanya nampak Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ada perasaan muraqabah itu, maka kita cenderung untuk buat. Kan? CCTV je boleh takut. Kita takut CCTV je. Padahal Allah SWT lebih daripada CCTV. Betul. Lagi. Jadi inilah yang kita kena terapkan dalam diri kita. Dan nak terapkan dalam diri kita ini, dia bukan mudah. Betul. Dia bukan kita rasa Allah awasi, tidak. Dia kena sentiasa digilap hati rohani kita ni, dibersihkan diri kita ini sehingga hati kita bersih, maka kita punya radar itu sangat sensitif. Kan? Kenapa setengah orang merasa begitu diawasi, setengah orang tak rasa? Sebab dia punya radar dia itu sangat sensitif. Orang kita baca cerita macam mana orang makan apple sebiji kan? Kita kisah dalam hikayat disebut kan, dia rasa bersalah sangat dengan Allah Ta'ala. Padahal orang tak nampak pun. Orang tak nampak pun, tapi dia rasa bersalah. Ini mesti ada tuan dia ni. Kan, mesti ada tuan dia ni. Macam mana nanti aku makan benda yang tak dihalalkan. Sebab dia punya iman dia tinggi. Dan dia punya sensitiviti radar dia tu terhadap muraqabah, merasa diawasi itu kuat. Kita tak kuat radar kita. Kan, sebab kita tebal lagi. dosa kita masih tebal. Allahuakbar. Sama juga macam kita belajar Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan. Bagaimana apabila pelita negara dipadamkan pelita negara, digunakan pelita rumah dia sendiri dia. Banyak. Jadi apabila kita lihat kisah-kisah sebegitu, kita boleh bayangkan bagaimana mereka ini memiliki rasa diawasi yang cukup luar biasa. Cukup tinggi. Orang kata grade A plus lah. Kan? Kita mungkin tak akan sampai begitu.
Kan mungkin susah nak sampai, tetapi kurang-kurangnya kita membina diri kita ke arah itu. Merasa diri diawasi oleh Allah SWT sepanjang masa dan sepanjang ketika. Perasaan itu boleh bertambah sekiranya kita sentiasa melakukan zikir harian, sentiasa beristighfar, sentiasa membersihkan hati rohani, meminta keampunan dosa Allah Ta'ala, maka kita punya radar itu akan lagi sensitif yang kuat, akan lagi bertambah. Tetapi kalau hati orang yang berdosa, dia tak akan rasa apa-apa. Itu yang disebut dalam satu kata-kata, saya tak ingat hadis ke siapa, orang mukmin ini selalu dia melakukan kesalahan, dia merasakan seperti mana jabal kan, fauqahu kan, yang di atas dia yang akan jatuh hempap kepala dia. Tetapi orang munafik, orang fasik, dia lakukan dosa kazubab kan. Kan zubab seperti mana lalat yang hinggap di atas hidung dia ditepis terbang pergi. Jadi dia tidak ada rasa sensitivity itu hilang. Jadi ini yang kita kena buat dalam diri kita. Pertama sekali, adab kita dengan Allah Ta'ala ialah merasa sentiasa diawasi dengan Allah. Sama ada dalam keadaan kita ramai, dengan semua orang, dengan masyarakat, dengan anak isteri, ataupun kita seorang diri kita. Apa yang kita dalam keadaan kita bersendirian, juga kita merasakan diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita hendaklah juga merasakan beradab dengan Allah. Ini salah satu lagi yang paling penting juga, ialah kita hendaklah sentiasa ikhlas dengan Allah SWT dalam melakukan semua amalan perintah yang Allah suruh kita, sama ada yang batin maupun amalan yang bersifat zahir. Kita kena ikhlas. Ini yang kedua. Tadi muraqabah, yang kedua ikhlas kita dengan Allah SWT. Allah SWT perintah kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah perintah kepada kita buat amalan sembah dia dalam keadaan kita ikhlas. Dan kita dah ingat, kita dah hurai banyak dah apakah yang dikatakan dengan ikhlas. Ikhlas ini ialah tidak bercampur dengan selain daripada Allah SWT. Matlamat kita lakukan sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala, khalisan lahu kan, kita buat tidak dengan lillah, tak ada dengan untuk benda lain, tidak ada. Kalau dalam tafsir disebut sebagai seperti mana seumpama susu. Susu dalam ayat Quran Allah menyebut wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya pada binatang ternakan itu ada ibrah, ada pengajaran bagi kamu. Apa pengajarannya? Nusqikum min butunihi min baini farsin wa damin. Aku bagi makan, Allah Ta'ala kata, kami beri makan kepadamu daripada binatang, daripada perut binatang itu, di antara farsin wa damin, di antara kekotoran najis dan darah, labanan khalisan, susu yang suci bersih, yang murni, sa'iran lisyaribin, yang sedap enak diminum. Jadi bayangkan susu dalam perut binatang, dalam perut lembu ke, dalam perut kambing ke, dia bukan duduk dekat mana, dia duduk antara najis dengan darah. Kalau terbayang tak minum. Kalau terbayang tak minum. Kalau terbayang kita tak akan minum. Tapi bila dia keluar bubur dalam gelas, kita ada nampak darah ke? Tak ada. Tak ada, subhanallah. Tak ada nampak najis, tak ada. Tapi itulah dia, Allah Ta'ala jadikan, walaupun dia duduk dalam perut lembu atau kambing dan binatang ternak yang lain, dalam keadaan di antara farsin wadamin, di antara kekotoran najis dan juga darah, tetapi pure, dia keluar sebagai suatu susu yang suci, bersih, murni, sedap diminum. Jadi begitulah juga bandingan kepada amalan khalisan. Khalis tu maknanya suci. Jadi amalan kita hanyalah khalis, ikhlas hanya kepada Allah SWT, tanpa bercampur aduk nak pujian manusia ke, nak sanjungan manusia ke, nak apa benda lah, haba dunia dan sebagainya. Tidak. Yang kita lakukan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, adab kita yang seterusnya, pengarang menyebut, saya suka memetik juga, ialah kita hendaklah melazimi diri kita membaca Al-Quran.
setiap hari. Ini harian kita. Harian kita kena luang masa baca Quran. Ya Allah, bila last baca Quran? Ramadan tahun lepas kot. Kan Ramadan tahun lepas kot baca Quran kan. Ini nak masuk Ramadan pula lah. Ya, dah masuk Ramadan. 40 hari lagi masuk Ramadan kan. Barulah nak buka boleh Quran. Habuk berabuk dah. Jadi salah satu adab kita dengan Allah Ta'ala ialah kena baca Al-Quran. Ini saya suruh diri saya jugalah, saya pemalas baca Quran kan, kena baca. Dan ada ulama menganjurkan bahawasanya setiap hari sekurang-kurangnya kita baca satu ain tu, satu juzuk tu, satu bahagian tu, hifz tu. Jadi baca satu bahagian tu. Setiap hari kita baca, melazimi kita baca. Kalau kita mampu baca satu juz, baguslah. Kalau kita tak mampu baca satu, kurang-kurangnya kita dah membaca Al-Quran. Dan selain daripada baca Al-Quran, yang kita kena lazimi juga amalan harian kita ialah kita kena istighfar. Ini juga yang Nabi SAW buat. Nabi SAW suruh kita istighfar. Tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi aku bertaubat kepada Allah, aku istighfar kepada Allah mi'ata marrah. Setiap hari aku bertaubat kepada Allah, aku istighfar kepada Allah 100 kali sehari. Jadi kita kena lazim. Nabi yang maksum 100 kali, kita berkali. Kita mesti kena banyak lagi, 1000 kali ke. Kan? Tapi kalau kita boleh lakukan 100 kali sudah baik. Jadi amalan harian kita, satu, kita baca Quran. Yang kedua, kita kena melazimi juga istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Yang ketiga, kita juga digalakkan untuk selawat kepada Nabi, memperbanyakkan selawat kepada Nabi 100 kali ke berapa ratus kali ke, terpulanglah, lagi banyak lagi bagus. Dan yang keempat, kita juga mengucapkan tahlil kepada Allah SWT, la ilaha illallah. Ini antara amalan-amalan banyak. Kalau kita mengikut kepada sunnah Nabi SAW, baca maksurah dan sebagainya, ada amalan-amalan tertentu yang diminta, yang disarankan. Ulama lain ada disebut lain cara dia. Kalau orang yang mengikut tarekat sebagai contoh, mungkin dia ada amalan-amalan yang guru-guru mursyid mereka sarankan yang dibuat, maka buatlah. Yang pentingnya kita sentiasa kena melakukan wirid harian ini. Ini adalah salah satu akhlak kita dengan Allah SWT, supaya hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu tak putus. Kita tak putus, dan juga kita boleh mengusahakan membersihkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 017-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat, berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimah. Qira'ah dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilan yang terdapat. Ikuti rancangan Lembayung Al-Quran setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 6.30 pagi dan ulangannya pada pukul 8 malam bersama Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Lembayung Al-Quran, menyubur akal, mempertajam jiwa. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pada kita, derita itu pada gagalnya peperiksaan, laparnya perut pada makanan, putusnya cinta pada kekasih pujaan, jauhnya ibu ayah dari dakapan, juga habisnya duit dalam bekalan. Pada mereka, derita itu apabila rumah kediaman digesel truk,
Harta benda serba-serbi dirompak. Maruah keluarga dipijak-pijak. Anak isteri dicincang oleh manusia tak berotak. Tanah air Islam diinjak-injak. Irama kita, suara lagu yang mendayu-dayu. Irama mereka, bulldozer yang menghiasi setiap pagi. Ketulan batu yang dicampak ke muka Yahudi. Bom yang tak pernah sunyi berbunyi. Sungguh sukar kita berada di tempat mereka. Kita masih tak sanggup menerima ujian sedemikian rupa. Berpisahnya kita daripada keluarga cuma sementara. Berpisahnya mereka dengan ayah, ibu, adik-beradik adalah buat selama-lamanya. Tangisnya kita di dunia adalah kerana gagalnya kita dalam ujian, putusnya cinta atau geramnya pada manusia. Tangisnya mereka di dunia kerana tidak dapat membunuh musuh Allah, kerana gagal mereka menemui kesyahidan. Rindu kita hanya bawaan pada keluarga tercinta, pada kekayaan melimpah ruah, pada umur yang panjang, agar keluarga kita lebih makmur membahagiakan. Rindu mereka pada wangian syurga tertinggi, pada syahid tanpa henti, pada perjumpaan teragung dengan ilahi tercinta. Siapakah kita berbanding mereka? Karya itu bertajuk Palestin itu jauh dari kita. Nukilan Muharrika. Negeri Sembilan 102.7. Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama rancangan Akhlak Fas'aluna. Tahniah kami, dan Alhamdulillah masih bersama Yang Berusaha Dr. Ni Ruskeman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini masih lagi bercakap tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sambungan ni bersama doktor, silakan doktor. Yang seterusnya, akhlak kita dengan Allah SWT yang kita kena jaga juga, ikut apa yang dirakamkan oleh Habib Umar di sini, ialah salah satunya juga iaitu melaksanakan solat fardu secara berjamaah kecuali berhalangan. Ini satu benda amalan yang kita kadang orang lelaki lah khususnya kan, perempuan tak digalakkan lah. Kalau yang muda-muda, yang tua tu mungkin boleh lah. Kalau yang muda-muda tu afdal solat di rumah. Bagi solat lelaki, solat fardu digalakkan sentiasa berjamaah di masjid. Alhamdulillah hari ni kita tengok semayang subuh, masya-Allah. Ikim FM pun buat kan, masya-Allah kan. Ini apa inisiatif artis kita tu siapa? Alif kan. Itu dapat pahala besar bagi dia yang menggerakkan, yang inisiatif dia ni, pengikut-pengikut semua. Jadi ini satu benda. Saya pun alhamdulillah pergi kadang tengok masjid penuh dah sekarang di subuh-subuh kan. Dulu tak ramai orang. Alhamdulillah. Jadi kita kena bagi lelaki, kita kena sentiasa melazimi berjamaah di masjid. Kalau boleh 5 waktu lah, kecuali berhalangan, ada kerja, pejabat ke dan sebagainya. Tapi paling kurang maghrib dan isyak tu orang kata boleh lah. Kalau tak boleh maghrib, tak boleh isyak, mungkin maghrib. Satu tu cubalah. Kita cuba setakat yang boleh. Dan yang seterusnya ialah cuba juga untuk menghadirkan diri kita ketika solat itu khusyuk. Ini tanggungjawab kita juga. Kita kena berusaha supaya dalam solat kita itu datangnya khusyuk. Bukannya datang lalai, kita sentiasa dalam semayang kita ingat benda-benda lain. Habis semua bisnes-bisnes semua kita ingat. Kan? Kunci hilang pun ingat, duit hilang, wallet ingat, semua hilang.
ingat dalam semayang. Semua datang dalam semayang. Itu menunjukkan bagaimana kita tidak khusyuk dalam semayang dan diganggu oleh was-was, oleh syaitan, bisikan syaitan. Dan ini kita kena jaga diri kita lah, kena sentiasa fokus kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting. Jadi dalam solat yang utamanya ialah kita kena alert benda ni. Memang tak boleh lari dalam semayang ni, kita akan pergi, pemikiran kita, akal kita akan lari, pergi ke sana, pergi masuk konti sekejap, teringat sesi dengan Ustaz Zuramli contohnya kan. Kan Ustaz. Betul. Kan, jadi teringat sesi dengan Ustaz mana-manalah kan. Jadi akan teringat benda-benda tu ketika semayang, apa yang berlaku di siang hari dan sebagainya. Jadi benda-benda itu akan mengganggu solat kita kan, syaitan. Jadi kita kena kembali cepat. Dan kita biarkan sampai salam baru kita ingat aku nak semayang. Jadi tak boleh, kita kena putuskan cepat benda tu kena sebab nak cari kesempurnaan solat 100% khusyuk ni boleh katakan hampir mustahil lah bagi kita kan. Mungkin bagi wali-wali Allah boleh, bagi kita mungkin agak sukar, tetapi pahala akan diberi berdasarkan sejauh mana ingatan kita, khusyuk kita dalam semayang. Kalau semayang kita tu khusyuk, daripada awal sampai akhir dapatlah 10/10. Daripada takbir sampai salam dapat 10/10, makah penuh. Tetapi kalau tidak penuh, kita daripada 4 rakaat itu 1 rakaat tak ingat, jadi tak dapatlah. Mungkin 9/10, 7/10, 8/10. Ini hadis Nabi. Nabi menyebut pahala semayang itu diberi sejauh mana akal kamu berada di situ. Maknanya hati kamu, khusyuk kamu berada ketika kamu salat itu. Ada yang dapat 1/10, 2/10, 3/10 kan. Tergantunglah. Ingat Ustazul sebelum ni kata kita ni bila solat Allahu Akbar terus autopilot. Maknanya terus je apa yang kita hafal je keluar. Itu je sampai salam. Jadi kita kena jaga benda-benda macam tu kan. Kita kena cuba khusyuk kan. Dan yang seterusnya mungkin sebelum ada banyak lagi ni untuk akhlak dengan Nabi ni, dengan Allah ini ada 10 yang baru sampai berapa sini. Satu lagi, kita hendaklah merasa kecil di hadapan Allah SWT. Dengan Allah SWT itu sangat agung dan besar kemuliaannya. Dan hendaklah untuk kita merasakan sifat itu, salah satunya menjadi amalan kita untuk bangun sepertiga malam untuk mengerjakan tahajud. Ini juga amalan orang soleh mana ya. Jadi yang kita bicarakan ini amalan orang saleh semua ni. Bukan orang biasa-biasa. Biasa-biasa kan. Kalau kita nak jadi orang yang soleh, kita kena buat ini. Kita kena bangun malam, qiyamul lail, tahajud sepertiga malam, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah, merayu kepada Allah, merintih kepada Allah. Bukan sekadar bangun pergi tandas, lepas tu sambung tidur balik. Kan bangun dan kita ambil air semayang, kita berdoa, berzikir kepada Allah, baca Quran, merayu. Pada malam hari Allah SWT akan menyeru, mana yang minta keampunan daripada aku, manakah yang inginkan aku makbulkan doa, mana. Jadi malam tu kita minta lah dengan Allah. Kalau kita susah berhajat sesuatu khususnya, lagilah kita kena. Kalau kita tak berhajat apa-apa pun kita digalakkan. Sebab tahajud atau qiyamul lail ini adalah suatu amalan orang soleh. Nabi SAW sekali pernah sahabat memuji Abdullah bin Umar. Ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ketika dia memuji Abdullah bin Umar di depan Nabi, orang sahabat puji Abdullah bin Umar bagus, Abdullah bin Umar ni seorang yang warung, Abdullah bin Umar ni seorang yang rajin dan sebagainya. Tetapi dia orang puji setakat tu saja depan Nabi. Lalu Nabi kata, dia seorang yang bagus, seorang yang soleh, begini.
Cuma satu je, kalaulah dia boleh bangun di malam hari dan mengerjakan menghidupkan malam tahajud itu. Jadi benda itu disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar selepas daripada itu dia tidak meninggalkan lagi untuk mendirikan menghidupkan malam hari. Jadi orang yang baik dah. Orang dah cukup baik dah. Tapi Nabi kata tak cukup lagi. Tak sempurna lagi. Sikit lagi dia kalau dia bangun di malam hari dan mengerjakan solat tahajud dan mengerjakan menghidupkan malam dengan Quran dan sebagainya. Jadi itu mungkin cukuplah untuk hari ini untuk kita raikan. Mungkin ada beberapa soalan yang diajukan. Kalau tak ada, kita boleh sambung lagi. Kalau ada, boleh kita raikan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Ada kita di FB Live Hikim FM, ada yang tuliskan dah learning point kat situ. Sarifah Kasim dah tuliskan semua. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Puan Sarifah. Ya, dan Roslina Omar dari Singapura kata kat sana clear dan share juga ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan ramai lagi Wan Fauzia, Hai Ibnu Basir ada pada waktu ini. Ustazul Ramli pun ada. Kamarudin Kasim, masya-Allah. Tuan guru kita. Alhamdulillah. Ahmad Jailani. Dan untuk bersama para pendengar, ada soalan doktor di WhatsApp konti pada waktu ini 0112900404 bertanya, doktor, bagaimana untuk menghadirkan rasa takut khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia soalan yang payah lah kan, sebab yang ditanya tu pun dia bukan yang takut kepada Allah. Janganlah doktor. Semua takut kepada Allah. Kan dia bukan lagi dalam, dia masih sedang berusaha lagi kan. Kita masih berusaha untuk takutkan kepada Allah. Bukan kata tak takut, tapi belum level yang tinggi untuk menjadikan seorang yang takut sangat kepada Allah. Takut kepada Allah ni suatu tuntutan yang cukup besar pada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang takutkan Allah SWT. Pertama, kalau kita nak takutkan Allah ni, kita kena tengok apa kita kata takut dalam konteks yang macam mana. Kan kadang orang kata takut pada Allah ini adakah sama dengan takut kepada harimau, takut kepada binatang buas. Kan kalau kita takut kepada harimau, binatang buas ni, kita lari. Kan kita lari. Tapi takut kepada Allah ini ialah kita lagi nak pergi dekat dengan Allah Ta'ala. Lagi kita nak pergi dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana untuk kita wujudkan perasaan takut kepada Allah SWT ini? Salah satunya ialah kita hendaklah menginsafi tentang betapa besar dan agungnya Allah SWT. Betapa besarnya Allah SWT. Besar bukan besar fizikal. Yang kita kata besar fizikal. Besar dari segi kekuasaan, kemuliaan, kebesaran, keagungan itu, kehebatan itu. Barulah kita akan rasa takut. Bayangkan Allah SWT pemilik sekalian alam ini. Bayangkan dia memiliki langit, bumi, bulan, bintang, cakrawala dan sebagainya. Dan kita ni apa dalam dunia ini, dalam alam yang begitu luas ni. Kita ni tak ada apa pun. Sebutir pasir pun tak ada. Kan? Betapa kecil, tak nampak apa nilai kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita lihat galaksi Bima Sakti kita ni, satu galaksi saja. Dalam galaksi Bima Sakti ni ada berbilion planet dan sebagainya. Dan dia ada berbilion galaksi. Boleh baca dalam buku-buku sains dia sebut. Kita galaksi bumi, di mana bumi berada ni dipanggil dalam Milky Way kan. Satu galaksi. Satu galaksi. Melayu kata Bima Sakti kan. Dan dalam galaksi ini ada banyak bintang-bintang, planet dan sebagainya. Dan dia ada bilion. Dan bayangkan ini satu galaksi. Dia ada beribu, berjuta galaksi. Bayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga. Jadi itu kita bayangkan dalam kehidupan duniawi ini. Bagaimana dunia pun kita rasa, ya Allah kerdilnya aku, ya Allah lemahnya aku. Cuba kita letak diri kita di akhirat pula. Bagaimana kita akan menghadap Allah SWT dalam keadaan manusia yang begitu ramai di padang mahsyar, daripada seawal manusia hinggalah manusia yang terakhir yang dilahirkan. Apakah kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala untuk dihukum, diadili? Jadi perasaan-perasaan yang sebegini
akan mewujudkan rasa takut itu mana. Kita akan lihat apabila kita membayangkan kebesaran Allah SWT, dengan sendirinya kita akan merasa takut. Dan untuk kita sentiasa istiqamah merasa takut ini tidak dapat lagi daripada kita mensucikan hati kita. Itu yang disebut tadi, kena melazimi istighfar, taubat. Itu juga dia sendiri dengan otomatiknya dia akan meningkatkan ketakwaan, khauf kita kepada Allah SWT. Kalau kita sekadar bayangkan, gambarkan bagaimana kerdil kita di padang mahsyar dan sebagainya, mungkin ketika kita membayangkan itu sahaja kita rasa takut. Kalau kita tak bayang, kita tak takut. Bagaimana untuk istiqamah, untuk konsisten berada dalam keadaan begitu? Maka hendaklah kita punya diri kita, nafs kita itu dibersihkan dan disucikan sesuci-sucinya. Bersihkan, zikir banyak-banyak, bersihkan, insya-Allah dengan sendirinya kita akan mampu merasakan takut kepada Allah SWT secara automatik. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Itulah ada satu lagi di WhatsApp konti komen sebenarnya berkata, ya, beza takut kita dengan Allah, kita semakin dekat, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam katanya. Masya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Ni Rushiman atas pertemuan untuk petang ini. Tinggal sedikit masa lagi doktor. Mungkin ada kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup bicara kita pada hari ini ialah, pertama, kita sudah bicarakan sebelum ini tentang beberapa akhlak ataupun teori akhlak. Hari ini kita masuk akhlak dalam Islam yang menjurus kepada khulasah ataupun rumusan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia dan akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Dan hari ini kita fokus kepada akhlak kita kepada Allah, dan sudah pun saya jelaskan tadi di awal tentang beberapa perkara yang perlu kita beri penekanan. Bagaimana untuk kita menjadi seorang insan yang berakhlak dengan Allah SWT. Salah satunya ialah kita sentiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Ikhlas, sentiasa juga melakukan wirid-wirid harian, istighfar dan sebagainya, membaca Al-Quran, melaksanakan salat secara berjamaah bagi lelaki, dan juga sentiasa mendatangkan khusyuk dalam hati kita dan merasa kerdil, takut kepada Allah SWT, kecil kita ni, rasa lemah kita, fakir kita ni, dan juga yang akhir sekali ialah hendaklah juga menghidupkan malam dengan solat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi itu sebagai kesimpulan kita. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang sehingga kita habis kepada kesimpulan ini, dan insyaAllah kita doakan Allah SWT menjadikan kita orang yang husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya, insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Ni Rushiman Abdul Samad. Jazakallah ana kulla khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya.
Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah, dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai.